Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Zamri, seterusnya kepada para pendengar Radio Hakim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dapat sampai ke fasa yang kedua dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pecutan kita untuk memburu takwa semakin ke hujung, semakin laju dan insya-Allah. Dan pada bulan puasa ini selalunya kita banyak bermunajat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita mesti ingatkan pada diri kita ialah sebenarnya walau sebanyak mana pun yang kita doa ataupun minta kepada Allah, yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita minta. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan ini, untuk menjadi tenang, kita kena lihat apa yang kita ada, bukan kita lihat apa yang kita tidak ada. Jadi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, dikurniakan kepada kita sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita minta. Cuma itulah yang kita katakan, manusia selalu melihat kekurangannya. Dia tidak melihat kelebihannya. Sebab itu selalu dalam hidup ini manusia menghitung kesukarannya, bukan menghitung kesyukurannya. Jadi mudah-mudahan medan Ramadan ini menjadikan hati kita hati yang bersyukur. Bila syukur dan doa ini, insya-Allah kita sepadukan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu kepada kita. Pada petang ini kita akan bercakap tentang ciri orang yang cemerlang. Selalu perkara yang biasalah cemerlang dan sebagainya. Tetapi pada petang ini saya nak fokuskan kepada dua ataupun satu saja ciri yang cemerlang, iaitu orang yang cemerlang, orang yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Keyakinan diri yang tinggi iaitu yakin terhadap dirinya mampu, berupaya, berpotensi untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Itu yang dikatakan keyakinan diri yang tinggi. Sebelum saya menghuraikan, berkongsi dengan para pendengar tentang keyakinan diri mengikut ajaran Islam yang ada kaitan dengan akidah dan iman, mari kita lihat bagaimana kajian-kajian para psikologi barat tentang orang yang tentang keyakinan ini, yang dikatakan belief system ataupun sistem keyakinan diri. Pada awalnya, iaitu daripada awal manusia mengkaji sampailah pada Perang Dunia Kedua, pengkaji-pengkaji barat mengatakan bahawa kalau orang nak cemerlang, dia mesti mempunyai IQ yang tinggi, intelligent quotient ataupun kecerdasan akal yang tinggi. Jadi siapa yang ada kecerdasan akal, orang ini akan cemerlang. Tetapi akhirnya dalam realiti kehidupan, melalui pengalaman-pengalaman, telah terbukti orang yang berjaya dalam pelajaran tidak semestinya berjaya dalam kehidupan. Ramai kita lihat sahabat-sahabat kita waktu di IPT dulu atau universiti dulu yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan mereka, dalam perusahaan mereka, tetapi kita lihat semua dalam kehidupan ni kecundang. Tak dapat mengurus isteri dengan baik, kadang-kadang anak dengan baik. Jadi sebab itu kata kecerdasan akal semata-mata tidak menjamin kejayaan di dunia, apatah lagi kejayaan di akhirat. Jadi kemudian pengkajian barat terus berkembang hinggalah pada tahun 1990 ditemui satu kecerdasan lagi, yang dikatakan EQ kecerdasan emosi. Bagaimana kita mengurus emosi kita, bagaimana kita mengenal emosi kita dan mengenal emosi orang yang sedang kita berhadapan, kita berbual atau kita berinteraksi, dan daripada itu bagaimana kita membentuk interaksi atau komunikasi yang harmoni. Jadi arti kata orang yang punya EQ yang tinggi, dia boleh menguruskan supaya perasaannya bekerja untuk dia, tetapi bukan dia yang bekerja untuk perasaannya. Dia bukan orang yang emosional. Ini yang paling penting. Bagaimana dia mengurus rasa marah. Contohnya pada petang ini, tentulah kalau dalam kita membawa kereta ataupun memandu kereta dalam suasana hujan, kadang-kadang jam dan sebagainya, tentu kita agak tertekan. Waktu puasa dah dekat dan sebagainya. Tetapi orang yang punya EQ yang tinggi, dia boleh menguruskan anger management ataupun dia boleh menguruskan rasa marahnya, rasa kecewanya, rasa malas dan sebagainya. Mungkin bila kita masuk solat tarawih nanti, kita ada keletihan, ada kebosanan. Kita adalah manusia mujahadah, bukan manusia muqarrabin. Kita hanya orang yang mujahid, yang sedang mujahadah dengan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita timbul rasa bosan, rasa malas dan sebagainya. Bagaimana kita mengurus emosi kita supaya tetap dalam keadaan yang sesuai dengan
pekerjaan ataupun pelaksanaan yang sedang kita lalui. Sebab itu kadang-kadang di sekolah-sekolah, di universiti-universiti, di mana fokus kepada pelajaran bukan kepada pelajar. Jadi apabila fokus kepada pelajaran, kadang-kadang pelajar tu ada kelulusan yang tinggi tetapi tidak pandai mengurus emosinya. Bagaimana dia berdepan dengan kekecewaan dalam hidup? Saya. Hidup tidak selalu indah, orang kata, kerana disitulah keindahan hidup. Jadi ada perkara yang kita nak, kita tak dapat. Ada perkara yang kita tak jangka berlaku. Jadi bagaimana kita mengurus emosi kita. Tetapi sejak akhir-akhir ini, terutamanya pada 1995, ini kajian barat ya Ustaz Zamri, ditemui satu kecerdasan lagi, iaitu kecerdasan spiritual. Bagaimana kecerdasan hati yang dikatakan. Kerana dilihat bahawa orang yang punya EQ yang tinggi pun kadang-kadang gagal dalam hidup mereka. Kerana mereka bertemu, kerana mencari dunia, mencari kejayaan, sampai ke satu tahap mereka memperoleh segala-galanya. Tetapi di hujung tu mereka melihat macam satu fata morgana. Dilihat macam air, tapi bila dekat rupanya bukan air, panas yang membahang. Mereka bertemu dengan emptiness, kekosongan, meaninglessness, kekosongan erti dan sebagainya. Sebab itu ditemui satu kecerdasan baru yang kata spiritual quotient, iaitu berkaitan nilai-nilai. Nilai-nilai baik, nilai-nilai sejagat, dari mana kita datang, untuk apa kita jadikan, ke mana. Ini yang katakan spiritual mengikut barat. Jadi barat mengatakan bahawa kalau orang nak berjaya, mereka mesti berpegang kepada nilai-nilai yang dikatakan sejagat ini, anggukkan universal ini. Sebenarnya apa yang dikaji oleh barat baru permulaan kepada soal Islam. Islam lebih advance daripada itu. Sejak daripada dulu lagi, para rasul dan para nabi datang membawa akidah, ajaran iman dan ajaran tauhid. Yang itu yang dikatakan sumber kejayaan, kerana Islam lebih hebat daripada spiritual. Spiritual di barat, mereka percaya adanya kuasa kerohanian dan sebagainya. Itu saja. Mereka kata okey, kepercayaan spiritual okey, organized religion no, syariat syariat akhlak tak ada, hanya percaya kepada satu Tuhan menciptakan, tetapi Tuhan tidak berperanan dalam kehidupan. Jadi saya kira apa yang dikaji oleh barat itu sebenarnya tidak lengkap, malah jauh daripada kesempurnaan. Sebab itu ciri orang yang sempurna, iaitu orang yang dikatakan cemerlang, ialah orang yang kuat imannya, kuat akidahnya. Sebagai permulaan lagi sikit, apa kaitannya keyakinan kepada Allah, iman ini, dengan keyakinan kepada diri? Itu yang satu. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat, yakin boleh, diletakkan keyakinan itu pada diri sendiri, ataupun kepada suatu jamaah, ataupun satu bangsa, ataupun satu negara. Tetapi sebenarnya keyakinan di dalam Islam, keyakinan terhadap diri mesti dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah. Bagaimana soalnya? Cuba kita tengok ya. Setiap manusia yang beriman, dia yakin bahawa dia datang ke dunia ini, reason for existence-nya, dia datang ke atas muka bumi ini dengan mission, dengan tujuan. Allah telah menerangkan, yang pertama, tujuan yang pertama, dia sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu, sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, dia kena jadi baik. Hablum minallah, hubungan yang vertikal dengan Allah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau hamba, dia jadi baik, tetapi sebagai khalifah dia boleh memberi kebaikan kepada dirinya, kepada orang yang sedang dia berhadapan, kepada persekitarannya. Dan dia perlu menguruskan dunia ini dan mentadbir dunia mengikut hukum Allah. Itu yang dikatakan khalifah. Ini misi yang berat. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi tujuan, memberi tugasan kepada manusia, Maha Suci Allah. Allah tidak akan biarkan manusia tanpa bekalan, tanpa kelengkapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan manusia ini untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah tadi, bakat, minat, kelebihan dan sebagainya. Setiap manusia ada kelebihan. Sebab itu dikatakan Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Setiap manusia unik. Saya teringat ada kata-kata motivasi, dunia tidak akan lengkap tanpa kita. Ustaz Zamri ada peranan yang orang lain tak boleh ganti Ustaz Zamri di dunia ini. Saya pun begitu. Setiap manusia unik. Jadi sebab itu kita ada kelebihan masing-masing. Kita ada kelebihan. Cuma cabarannya ataupun masalahnya ialah manusia dia tidak kenal. Apa kelebihan ataupun keunikan dirinya. Selalunya dia nak jadi orang lain. Dia nak jadi orang lain, dia cuba klon orang lain. Bila kita nak jadi orang lain, kita jadi nombor 2 atau nombor 3. Tapi kalau kita jadi diri kita sendiri, kita tetap menjadi nombor 1. Sebab itu cuba kita tengok sebagai contohlah. Katalah kita hantar anak kita ke IPT.
Tujuan dia, misi dia ialah belajar. Oh, kita sebagai ibu bapanya macam mana? Kita bagi handphone, kita bagi bekalan, semua duit tiap-tiap bulan, wang dan sebagainya, sara dia sebagainya. Dia nak balik, kita siapkan makan, pakaiannya dan sebagainya. Maha suci Allah. Allah bila lantar manusia ke bumi ini, dilengkapkan segala-galanya. Allah tidak akan biarkan, sebab setiap manusia diciptakan untuk berjaya, bukan untuk gagal. Kalau kita kata kita tak ada apa-apa kelebihan, kita dicipta untuk gagal, kita sebenarnya bukan sangka buruk terhadap diri kita saja, tetapi pada waktu itu kita sangka buruk pada Allah. Betul. Jadi orang yang yakin kepada Allah, dia yakin dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, dia yakin dia ada kelebihan, dia yakin kepada dirinya mampu dan boleh melakukan misi yang telah yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, apabila dia berdepan dengan problems, apabila dia berdepan dengan masalah, dia rasa masalah itu sebenarnya yang datang daripada Allah untuk menguatkan, untuk memperkukuhkan dirinya. Kita tahu setiap masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita mampu mengatasi masalah itu. Maha suci Allah, Allah tidak akan membebankan kita dengan satu tugasan, satu ujian, satu musibah yang kita tak mampu menghadapinya. Ustaz pun tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan letakkan ke pundak kita sesuatu yang kita tak mampu. Tapi dalam realitinya, kenapa kita rasa tak mampu dan sebagainya? Kita tidak optimiskan. Kita tidak optimalkan kita. Misal kata bulan puasa ni, bulan puasa ni kita kena berlapar tanpa makan dan minum, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mungkin 12 jam, mungkin 13 jam. Ada tempat-tempat sampai 16 jam, 18 jam ada. Tetapi apakah itu di luar kemampuan kita? Tidak. Kerana mengikut kajian, manusia boleh tahan lapar 3 minggu tanpa makan. Kalau tanpa air 3 hari. 3 hari saja. Jadi bayangkan, kita mampu sebenarnya, bukan saja dalam puasa. Solat 5 waktu tu setelah ulang alik daripada 50 waktu menjadi 5 waktu oleh Nabi Muhammad di peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Maksudnya 5 waktu tu mampu. Begitu juga ujian. Ada seorang ibu kadang-kadang diberi seorang 7 anak, dia tu tak mampulah saya. Bila Allah beri, kita mampu sebenarnya. Itu yang kita nak. Jadi keyakinan kita kepada Allah akan memperkukuhkan keyakinan terhadap diri kita sendiri. Sebab itu Nabi Musa boleh berdepan dengan Firaun, Nabi Ibrahim boleh berdepan dengan Namrud. Walaupun mereka seorang, tetapi apabila Allah memberi tugasan mereka menyuruh manusia, mereka mampu. Jadi bukan saja para rasul dan para nabi, jadi kita pun sebenarnya mampu untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba dan khalifah. Jadi syarat orang yang berjaya ataupun orang yang cemerlang dalam hidup ini ialah yang pertama, dia mempunyai keyakinan yang tinggi, hasil dia keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup itu sebagai mukadimah. Terima kasih Ustaz Dan menarik apabila Ustaz sebentar tadi sempat mencelah juga berkenaan dengan kekurangan ataupun ketidakmampuan kita sebenarnya untuk mengenal pasti apa kemampuan sebenar kita Dan insya-Allah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersiaran dalam segmen Destinasi Ummah pada petang ini, dan kita berbicara tentang ciri orang berjaya insya-Allah bersama-sama Ustaz Fahrul Muhammad Joy dari Fitrah Perkasa. Dan Mukmin Profesional pada petang ini membuka laluan 0362051500 untuk anda bersama-sama kami membicarakan tentang ciri orang berjaya. Dan kita terima panggilan pertama pada petang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Saya Mursyidi daripada Port Dickson. Mursyidi dari Port Dickson. Silakan Mursyidi. Sebab saya tertarik dengan isu keyakinan diri yang dikatakan Ustaz tadi lah. So saya nak minta pendapat Ustaz, macam mana kita nak yakinkan diri kita dengan janji Allah, iaitu bila kita kahwin pintu rezeki terbuka. Bila kita makin dapat anak, pintu rezeki terbuka. Sebab saya ada seorang sahabat tahun lepas tu dia beritahu saya, rumah dia mengandung. Tapi sebab sahabat saya ni tak adalah hidupnya mewah, hidupnya sederhana. Jadi dia susah hidup dia tu sampai dia terasa nak suruh rumah digugurkan kandungan. La haula wala quwwata. So itu nampak keyakinan diri kita. Memang ada sahabat-sahabat saya juga yang kata tak nak kahwin sampai duit dah cukup. Dah sampai 50,000 ke 100,000 dalam akaun baru nak kahwin. Maksudnya dia tak yakin dengan janji Tuhan. Bila kahwin tu pintu rezeki terbuka. Saya pun macam tu jugalah. Saya bujang lagi kan. Nak kahwin pun yelah kita memandang pada duit yang ada dalam akaun kita kan. So nak yakinkan diri kita tu macam mana Ustaz? Itu saya salah saya. Okey, terima kasih Mursyidi Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima panggilan kedua. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oh ya, terputus. Assalamualaikum. Terputus. Assalamualaikum. Boleh tutup radio tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul daripada Shah. Syahrul dari Shah. Silakan. Nak tanya sikitlah Ustaz, macam mana agaknya kita nak menambah keyakinan diri untuk kita, katalah kita, for example, saya rasa saya macam teringin nak berdakwah. Dan saya rasa saya ada kelebihan sedikit di dalam bidang penulisan. Tapi malangnya bila saya teringin nak mencuba tu, ada saja sekatan. Kadang-kadang tu kita rasa macam, bolehkah saya ni membuat secukupnya untuk mencapai cita-cita saya tu. Kalau boleh Ustaz minta penjelasan sikit ke? Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, tepat sekali ya. Kerana Ustaz Fahrul juga merupakan seorang penulis yang berwibawa, saya kira, di tanah air kita pada masa ini. Silakan Ustaz untuk komentar terhadap soalan-soalan rakan-rakan kita tadi. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada saudara Musyidi ya. Fidi kan, saya rasa betul tepat sekali kalau kita dapat ilmu ni, antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ialah ilmu yang menyuluh diri kita, bukan menyuluh orang lain. Saya. Jadi tentang keyakinan diri tadi, bagaimana nak membina keyakinan diri kita apabila kita berumah tangga, ya. Soal rezeki lah, ya. Soal rezeki. Sebenarnya bila kita berdepan dengan soal rezeki ni dalam perkahwinan, yang paling utama sekali ialah kita jaga niat kita berkahwin. Itu penting. Apabila kita nak berkahwin, kita tanyakan pada diri kita, apa niat kita berkahwin. Kalau niat kita berkahwin semata-mata, contoh katalah untuk mendapat teman hidup, ataupun kerana kita dapat menguruskan nafsu kita dengan baik dan sebagainya, tanpa terlibat dengan zina dan sebagainya, baik, itu satu niat, ya. Tetapi ada niat-niat yang lebih besar daripada itu, Ustaz Zamri. Yang paling utama dan pertama, iaitu niat kita ialah seperti mana yang saya katakan tadi, misi manusia adalah untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Saya nak tanya, kita berkongsi, apakah misi ini berat ataupun ringan? Misi ini sangat berat. Sangat berat. Kerana amanah untuk menjadi khalifah ini pernah ditawarkan kepada langit dan bumi, dan langit dan bumi menolak. Hanya manusia yang menerima, kan? Yang dikatakan kita adalah orang yang zaluman jahula, sangat zalim dan jahil. Kita terima amanah ni. Tetapi Allah sayang lagi. Bila manusia sanggup menerima amanah ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewujudkan manusia seorang-seorang saja untuk menerima amanah ini. Manusia diwujudkan secara coexistence. Coexistence ni diwujudkan secara bersama. Dan hidup bersama atau hidup berjemaah ni memang fitrah manusia. Sebelum adanya masyarakat, sebelum adanya daerah, negara, dunia dan sebagainya, ada satu perhubungan antara manusia yang paling asas sekali, iaitu nukleus segala-galanya, iaitu perhubungan lelaki dengan wanita yang diikat oleh perkahwinan dalam bentuk jadilah sebuah keluarga. Jadi itulah perkahwinan. Rupa-rupanya perkahwinan dalam Islam adalah satu yang sangat mulia, kerana ia adalah alat untuk mencapai tujuan kita melaksanakan tugas sebagai hamba Allah tadi. Dengan adanya lelaki dengan wanita, wanita dengan lelaki membentuk satu keluarga, maka orang kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita dapat memikul amanah Allah untuk menjadi hamba khalifah ini dengan lebih mudah. Sebab itu saya teringat mafhum sebuah hadis, kalau seseorang itu bernikah, sempurnalah separuh daripada agamanya, separuh lagi yang dia kena sempurnakan. Jadi artinya apabila kita bernikah kerana Allah dengan tujuan melaksanakan amanah sebagai khalifah dan juga sebagai hamba tadi, Allah pasti bantu. Itu yang katakan. Allah takkan biarkan kita berkahwin, untuk menegakkan agamanya Allah tak bantu dengan rezeki, Allah takkan bantu dengan kelapangan-kelapangan yang lain dan sebagainya. Tidak sama sekali. Maha suci Allah. Jangan kita sangka buruk terhadap Allah, dan jangan kita sangka buruk terhadap diri kita sendiri. Jadi apabila kita berkahwin kerana Allah, kita yakin intan surullah yansurukum. Apabila kita perkahwinan itu saya niatkan untuk membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Cuma kita tidaklah bertawakal begitu saja. Orang kata bertawakal mesti berbekal. Ujung akal baru tawakal. Apa yang kita cari pekerjaan, kita cari pendapatan, pencarian dan sebagainya yang secukup
sekadarnya. Yang dikatakan boleh dah kita belanja perkahwinan tu yang tak bermewah-mewah, sederhana. Tetapi sekarang memanglah ujian sikit Ustaz Amri, betul. Jalan ke arah perkahwinan tu dipersempitkan, jalan ke arah penzinahan tu dibuka seluas-luasnya. Ini satu lagi perjuangan. Jadi kita sederhana, kemudian kita bentuk rumah tangga kita macam mana kedudukan dan sebagainya. Ramai orang kahwin semasa belajar, semasa sama-sama mencari rezeki, akhirnya rezekinya bertambah dan sebagainya. Bukan dia tidak berusaha. Itu saya katakan. Bukan dia tak berusaha, goyang kaki tak ada apa-apa, Allah akan bantu. Bukan begitu ya. Hujung akal baru tawakal. Tadbir sebaik-baiknya, tunggu sebaik-baik takdir. Itu yang penting ya. Jadi insya-Allah. Jadi itu yang konsep saya kata keyakinan yang penting untuk kita. Tapi janganlah semata-mata perkahwinan kita hanya kerana tidak ada kaitan langsung dengan Islam. Tak ada kaitan juga dengan Allah. Jadi nanti Allah Subhanahu Wa Taala biarkan saja begitu. Kan? Jadi kita kena kaitkan. Sebab tu membina rumah tangga dikatakan membina masjid. Masjid tu rumah Allah ya. Jadi kalau kita nak bina rumah Allah, takkanlah Allah tak akan bantu kita. Itu keyakinan kita lah. Itu yang saya kata. Jadi caranya ialah menyematkan dalam hati kita, aku berkahwin kerana Allah, Allah akan bantu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang Encik Syahrul daripada Shah Alam, tentang bagaimana membentuk keyakinan diri dalam kita nak berdakwah dan sebagainya. Yang paling penting sekali ialah apabila kita nak buat baik, syaitan tak suka. Syaitan mula-mula dia halang kita daripada kita ada niat untuk buat baik. Tapi bila kita dah lawan fasa yang pertama, fasa yang kedua ialah kalau kamu buat baik pun tak sempurna. Tapi kalau kita lawan juga tahap yang ketiga, kita buat, dia buat supaya kita melampau pula. Begitulah selalunya. Tipuan syaitan ni memang licik lah kan. Jadi bagaimana tentang penulisan saya kata, yang pertama saya minta Encik Syahrul, jangan tunggu kesempurnaan untuk menghasilkan sesuatu. Satu kebaikan, ingat perlu dimulakan berkali-kali. Kita letakkan satu penulisan, kita kemudian dah ada penulisan tu, kemudian baru kita betulkan. Jangan tulisan pun tak ada, kita nak betulkan apa? Lebih mudah kita membetulkan produk yang sudah ada daripada kita membetulkan produk yang tak ada. Jadi belajar menulis untuk berdakwah ni macam belajar menyanyi atau belajar berenang, Ustaz. Betul. Kita hafal 3 buah buku cara berenang tapi tak pernah terjun. Kita takkan pandai. Ataupun kita belajar menyanyi dalam hati, bernasyid dalam hati. Kita belajar mana ada kita ada pitchingnya, kita tak tahu, kita dengar kita punya suara kita macam jeda suara kita takkan, kita kena lontarkan suara. Begitu juga dalam menulis, kita kena hasilkan penulisan. Insya-Allah baru kita akan dapat membetulkan tulisan yang telah ada itu, insya-Allah. Itu yang saya kata. Yang penting, saya dengar satu pesanan daripada seorang penulis tersohor. Saya sentiasa juga belajar sampai saat ini Saudara Fauzil Azim daripada Indonesia. Dia kata, jangan takut kalau tulisan kamu untuk dinilai oleh manusia, tapi takutlah kamu menyebarkan kebatilan di tengah khalayak ramai. Contohnya macam ni kita sekarang ni kita takut bila menulis, kita takut orang nilai nanti tulisan kita tak sedap, tulisan kita tak sempurna. Itu tak sepatutnya ditakuti. Tapi apa yang kita perlu takuti ialah apakah tulisan kita itu satu kebatilan, satu fitnah ataupun satu yang buruk. Itu saja. Kalau kita kata yang baik tetapi belum sempurna lagi, insya-Allah kita akan sempurna. Tapi kita takut nanti kita boleh menulis dengan bahasa yang baik, dengan ayat yang baik, dengan ritma yang cantik, tetapi isinya kebatilan. Saya rasa itu yang perlu kita takuti. Jangan tunggu kesempurnaan. Sekali lagi saya katakan, kebaikan perlu dimulakan berkali-kali, lebih daripada sekali. Jangan terperangkap dalam perangkap perfectionist, kesempurnaan. Nanti kita tidak akan bertolak langsung. Betul. Jangan orang kata jangan balik sebelum bertolak. Belum bertolak lagi tapi kita dah balik. Ataupun dah mengalah sebelum bertolak. Okey, kita terima satu lagi panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Syahrul daripada Kampung Pandan Dalam. Syahrul, Kampung Pandan Dalam. Silakan Cik Syahrul. Ada 2 soalan Ya. Silakan. Okey, soalan pertama Ustaz, dalam setiap peperangan Nabi Muhammad SAW mengutamakan dari segi amal. Siapa sahabat yang jaga sembahyang malam, dia akan saf di depan. Dalam peperangan Salib pun, Sayyidina Ayyubi pun letak jemaah yang menjaga sembahyang di depan. Jadi apa resepi dalam keyakinan diri mereka letak. Yang kedua, kenapa hari ini setiap hari kita tengok di berita, setiap hari orang Islam berbondong-bondong masuk penjara.
kenapa, adakah di zaman Nabi dulu ada penjara atau di zaman Khalifah? Okey. Terima kasih Syahrul. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia tadi? Boleh tutup radio ya? Okey. Saya Syahir dari sini. Syahir dari mana? Dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey, silakan Cik Syahir. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tahulah, sebab saya nak tahu macam mana kita nak tahu kelebihan diri kita yang Allah bagi kat kita. Nak tahu ya, nak kesan. Okey, baik. Terima kasih Syahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik juga soalan ni. Macam mana nak kesan Ustaz ya? Nak scan. Okey, silakan Ustaz. Yang pertama saya ingin respon soalan Cik Syahrul daripada Kampung Padan tentang peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan umumnya para salafus soleh yang mana mereka mementingkan amalan, amal ibadah, hubungan dengan Allah. Sebenarnya itu betul, tapi belum lengkap lagi. Rasulullah SAW dan umumnya salafus soleh, kita tengok tentera Salahuddin Al-Ayyubi sendiri dan juga tentera Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Mereka pegang dua-dua. Yang saya awal kata itu mukmin dan profesional. Rasulullah orang yang kuat doanya dalam perang Badar. Sehingga dikatakan sampai serbannya terjatuh, begitu kuat doanya, begitu. Tetapi jangan lupa dalam peperangan itu juga Rasulullah SAW study topografi medan Badar tu dan menguasai sumber air dan letakkan batu-batu dan pasir-pasir ke sumber air orang-orang kafir musyrikin, tentera kafir musyrikin. Itu kita kena tengok juga. Jadi mungkin kalau kita lihat persediaan Rasulullah hanya berapa ekor kuda saja. Ada sejarah mengatakan bahawa 2 atau 5 ekor kuda saja. Kemudian begitu juga unta. Kemudian ada di antara mereka yang tak ada pedang, ada yang tak ada lembing, hanya menggunakan pelepah tamar. Tetapi jangan kita sangka yang itu adalah fakta yang menyebabkan Rasulullah tidak menyediakan kelengkapan fizikal yang baik. Itulah yang maksimum yang Rasulullah boleh buat. Saya. Yang maksimum boleh buat. Rasulullah dan para sahabat cuba adakan lembing yang banyak, tombak yang banyak, kuda yang banyak, tetapi itulah yang maksimumnya. Jadi di samping kekuatan doa, tetapi ini maksimumnya. Jadi kekurangan tadi apabila berdepan dengan kafir musyrikin, kekurangan di sudut fizikal itu Allah bantu dengan para malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Quran, bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar dan sebagainya. Tetapi tidaklah Rasulullah tu kata baik kita bawa pelepah tamar ajalah. Kata tak, itu maksimum. Kata begitu juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kalau kita tengok dalam peperangan dengan orang Rom waktu tu, macam mana strategi Sultan Muhammad Al-Fatih begitu hebat. Dan dia bagaimana dia macam menyiapkan meriam yang begitu besar, hasil daripada teknologi orang bukan Islam yang diimport yang daripada Islam. Begitu juga dia mendirikan kota yang namanya, saya rasa sampai sekarang kita ada kalau pergi ke Istanbul, Rumeli Hizari, kota yang sangat besar. Begitu juga strateginya letakkan rantai dalam dalam laut dan sebagainya. Ini ialah persiapan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lihat strateginya, kalau kita lihat dalam peperangan di Sungai Nil, bagaimana strateginya tidak dapat dibaca oleh tentera salib pimpinan Richard de Lionheart, bisa katakan. Jadi kita ada dua, amalan kita kena kuat, pada masa yang sama persiapan lahiriah kita kena kuat. Ini sesuai dengan ayat yang selalu kita baca Ustaz Zamri, wa idulahum mastata'tum min quwwah. Kita kena bersiap dengan tentera berkuda yang semaksimumnya. Cuma kadang-kadang bila kita berdepan dengan teknologi orang bukan Islam ataupun teknologi kufar musuh Islam, mereka lebih tinggi. Tetapi kita telah maksimumkan. Jadi kekurangannya ada, tetapi kekurangan itu akan ditampung oleh Allah melalui jalan-jalan yang tidak kita jangkakan. Kerana itu janji kepada orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi jangan silap beramal ibadah, menguatkan kerohanian, tidak kita meminggirkan soal dunia. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Mementingkan akhirat
bukan berarti kita meminggirkan dunia. Itu yang penting ya. Kedua. Kemudian tentang khalifah, tentang penjara ya. Kalau kita dengar, kita boleh berkongsi dengan pakar sejarah Ustaz Zamri ada kat sini. Saya rasa zaman Rasulullah memang tidak ada penjara, tapi zaman khalifah. Tetapi ciri-ciri penjara tu ada di zaman Rasulullah. Misal kata pernah 2 orang sahabat yang tidak ikut perang dipulaukan oleh Rasulullah. Siapa pun jangan bagi salam dengan dia, siapa pun jangan bertegur siapa dengan dia dan sebagainya ya. Sampai mati kutu lah. Sampai mati kutu ya. Begitu di itu. Begitu juga apabila diceritakan bahawa Rasulullah SAW tidak mahu menerima zakat yang diberi oleh Sa'labah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun mengikutnya, kemudian Sayyidina Umar pun tak mau terima zakat Sa'labah lagi ya. Jadi kita lihat macam tu ya. Satu, kalau dikatakan penjara itu satu ciri-ciri pengasingan. Memang dah ada zaman Rasulullah. Lebih lagi apabila di zaman Khulafaur Rasyidin ya, zaman dah berkembang, teknologi dah berkembang kan dan sebagainya. Yang ini tidak salah. Ya, dikata ini mursalah ya, maksudnya dalam keadaan yang kita boleh berijtihad dengannya dan sebagainya ya. Jadi soalnya sekarang ni ya, orang masuk penjara di zaman itu kerana mereka minta dihukum. Tapi sekarang kita cuba lari dari hukuman tetapi ditangkap masuk dalam penjara ya. Itu bezanya. Sebab itu saya dah katakan berkali-kali dalam rancangan ini, pendekatan inside out daripada dalam keluar itu pendekatan iman ini, pendidikan iman ini lebih penting daripada pendekatan outside in. Carrot and stick ataupun ganjaran dan hukuman dan sebagainya. Jadi penjara orang mukmin sebenarnya ada di hati dia ya. Dia sentiasa melihat ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasinya. Dan yang ketiga tentang kelebihan diri. Bagaimana nak kenal kelebihan diri kita ya? Pertamanya apabila kita buat satu kerja tu dah ada keberkatannya. Keberkatannya macam mana? Dah mula jadi dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita mengambil masa. Tidak semua orang dia kenal bakatnya dengan dirinya sendiri. Sebab tu kita memerlukan orang luar kadang-kadang melihat. Sebab itu dalam pendidikan kita ya, dalam pendidikan semalam saya tengok dalam satu rancangan TV yang jadi kegemaran ya, sekarang ni Laukana Bainana ya. Apa bakat Rasulullah yang ada pada Rasulullah. Selalu kita kata sifat Rasulullah sidik, amanah, tabligh, fatanah ya. Jadi bakat Rasulullah semua jadi ada yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah hebat dalam perancangan. Dalam perancangan dia. Yang kedua, Rasulullah pakar dalam komunikasi. Pandai berbual dan sebagainya. Jadi begitu juga kadang-kadang kita tak kenal bakat kita, tetapi apabila kita melalui kehidupan ni, orang dah mula suka. Kita berdakwah, orang minat. Kita menulis, orang minat. Contoh, kita jual, dah ada laku dan sebagainya, dan nampak. Jadi milestone ataupun marhalah tu nampak bahawa ada perkembangan yang baik daripada itu. Jadi sebab itu saya kata jangan dedahkan diri kita pada sendiri je. Kerana banyak bergaul. Sebab itu Imam Ghazali kata untuk tahu keaiban kita kena tempuh 4 jalan. Begitu juga kalau nak tahu kelebihan kita kena yang pertama kita kena ada guru, ada mentor. Jadi kalau kita ada mentor, orang tahu mentor kita tengok guru kita dan sebagainya. Awak sebenarnya watak awak macam ni, awak sesuai untuknya. Diberitahu oleh guru kita. Yang kedua, bersahabat. Sahabat kita boleh bagi tahu kamu sebenarnya kat sini. Sahabat yang jujur ya. Yang ketiga, kita bergaul dengan masyarakat. Kita bergaul dengan masyarakat, kita dah tahu dah. Masyarakat kalau kita datang macam ni orang suka dan sebagainya. Ini. Dan keempat ialah kita dengar mengkritik kita, musuh kita. Musuh kita dia mengkritik secara tak adil. Kritik secara tak adil sebenarnya pujian secara tak resmi. Tidak ada orang yang menendang anjing yang telah mati. Kalau kita ada bakat, sentiasa kita dikritik sebenarnya. Jadi itu juga boleh jadi satu mirror ataupun cermin untuk melihat apa sebenarnya kelebihan diri kita. Saya rasa itu je Ustaz Zamri ya. Banyak yang kita boleh kongsi, tapi banyak unsur alam ni sebenarnya yang membantu kita sebenarnya. Membantu kita. Tapi kita tak nampak isyarat-isyarat yang telah alam berikan kepada kita Ustaz. Macam-macam Ustaz Zamri juga bermula dengan kita pengacara dan sebagainya dalam Radio IQ dan sebagainya. Lama-lama kita tengok dah ada dah. Orang dah ada beri perhatian dan sebagainya. Itu alhamdulillah lah. Dan sebagainya. Itu sajalah yang Ustaz ya. Walhal mula-mula bersiaran Ustaz ya. Takut rasanya nak lari dari konti ni. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita banyak mendapat manfaat dalam perbincangan kita yang ringkas pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan bersama-sama dalam segmen Mukmin Profesional bersama-sama Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dan sehingga bertemu lagi, salam penuh hormat.